إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على نهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيل عنها إلى. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. ثم أما بعد. Yang dikasihi yang dapat imam manajemen kuasa masjid yang hadir, seterusnya yang saya hormati lagi saya sayangi ayah-ayah saya serta ibu-ibu saya yang hadir pada malam yang barakah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas segala limpah kurnia serta inayah pertolongan Allah dapatlah sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini bagi melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab kita, iaitulah salat fardu yang ditunaikan secara berjemaah. Alhamdulillah, kita telah pun selesai menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, insya-Allah taala, dan masa luang dan ruang yang Allah berikan kepada kita pada malam ini dapatlah sama-sama kita duduk sebentar sementara kita menantikan waktu Isya sambil kita niat i'tikaf di masjid ini bagi mendengar serba sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan berkat di sepanjang majlis kita yang berlangsung, insya-Allah. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita sambung kembali pengajian kitab kita Ta'limut Ta'lim ataupun Pelita Penuntut yang dikarang oleh Al-Fadhil Syekh Zarruji rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala musannif rahimahullah wa nafa'ana bil 'ulumihi fid dharain. Kata pengarang, dan tiada hasil daripada abid suatu daripada ini sekalian kelakuan-kelakuan apabila dia tidak alim dengan ilmu fiqh, bahkan berbuat ibadat ia atas ketiadaan tetap pada hukumnya. Kata pengarang, dan tiada hasil daripada abid suatu daripada ini sekalian kelakuan-kelakuan apabila ia tidak alim dengan ilmu fiqh. Ibu dan ayah yang saya hormati, kata pengarang, abid. Abid ni siapa? Abid ni isim fa'il daripada perkataan abdun. Abdun tu hamba. Abid dia jadi orang yang memperhambakan, ataupun kita sebut sebagai ahli ibadat. Ahli ibadat, ramai orang yang kuat ibadatnya. Kuat ibadatnya, salatnya, qiyamnya, zikirnya dan sebagainya. Dia disebut sebagai
abid. Tetapi abid dia belum tentu alim. Abid dia belum tentu alim. Kerana ada perbezaan di antara abid dan alim. Kerana ahli ibadat, kalau dia tak menuntut ilmu, maka dia tak disebut sebagai alim. Tapi kalau orang alim, sudah tentulah daripada kalangan abid, daripada kalangan ahli ibadat. Kalau dia alim tetapi dia tak abid, makna dia apa? Dia tak praktikkan ilmu dia, dia tak amalkan ilmu dia. Dia alim tetapi ibadat laut Cina Selatan, ibadat kata kelautan. Ya, semayang subuh pun tak subuh, bukan gajah lah, dia besar tu kan. Subuh pun dah ujung-ujung lah. Lepas tu apa nama, mayang pun culah, jemaah pun tak main. Ada alim-alim dah, hebat-hebat dah, tapi dia tak abid. Itu makna dia tak praktikan ilmu dia. Abid pula jaga ibadat, okey. Dari segi salatnya, solat jemaah awal waktu, qiyam tak pernah tinggal. Tetapi kalau dia tak mempelajari ilmu, maka dia rugi. Dia hanya disebut sebagai abid, tetapi tidaklah disebut sebagai abid lagi alim. Itu ada beza. Kerana yang sebaik-baiknya ialah istilah abid dan alim. Kata pengarang, ahli ibadat yang tidak alim ilmu fiqh, maka dia tidak memperolehi hasil, kata pengarang. Kenapa? Kerana dia akan beribadat mengikut sekehendak hatinya, yang tidak menetapkan sebarang hukum. Makna ahli ibadat yang tak alim ilmu fiqh ni, dia akan ibadat ikut dada. Dia nak rasa nak sujud sat, sujud sat. Dia nak rasa apa nama ni, ada kesalahan-kesalahan yang dia buat dalam ibadatnya. Kerana dia adalah seorang abid tetapi dia tidak alim. Padahal kalau dia abid kemudian dia alim, dia baik. Dan hadis masyhur yang selalu ibu dan ayah dengar dalam Sahih Bukhari, satu hadis yang sahih dalam kitab Taubah, di mana kisah tentang satu orang laki-laki, satu orang pembunuh yang membunuh 99 orang tu. Dia satu selalu untuk cerita kan. Dia bunuh 99. Allah Ta'ala buka pintu hati dia nak tahu. Kemudian dia pergi ke satu tempat. Kemudian dia tanya dekat orang situ, "Fahal min alim?" Ada orang alim tak? Tanya. Ada orang alim tak? Fadulla ala abid. Maka orang tunjuk abid, bukan alim tapi abid, seorang ahli ibadat. Maka dia pun pergi ke abid tu. Kemudian dia kata, qataltu tis'ata wa tis'ina nafsan fahal min taubah. Saya dah bunuh 99 orang, ada taubat tak? Ahli ibadat ni, kerana dia bukan alim, dia ahli ibadat saja. Ahli ibadat dia kata apa? Hang dah bunuh 99 orang, bunuh seorang pun dah dosa besar, bukan lagi bunuh 99. Tak ada kemaafan dan tak ada dosa yang akan diampunkan oleh Tuhan terhadap hang. Oh, dia kata dah tak ada dosa. Dia kata tak ada keampunan. Alah-alah tu baik kebunuhan. Kawan ibu dia bunuh, kawan tu betul. Cukup dah sekarang. Itu silap bagi hukum tu dah jadi dia. Kan? Silap kita bagi hukum ni, yang nak tanggung yang apa? Kita dan orang yang memberi itu. Orang yang menerima dan orang yang memberi hukum. Ada dua-dua. Yang paling teruk itu orang yang memberi hukum. Jadi dia kata dah tak ada taubat, baik kebunuhan, cukup. Allah Ta'ala buka lagi pintu hati dia. Pun pergi berjalan sampailah satu tempat. Dia pun tanya dekat kawasan tu, fahal min alim? Ada orang alim tak kat kawasan ni? Fadulla ala alim. Orang tunjuk hati betul alim. Kemudian dia pun pergi. Dia kata, qataltu mi'atan nafsan fahal min taubah. Aku dah bunuh 100 orang, ada taubat tak? Maka orang alim ni, cara orang alim ni dia berbeza. Melalui hadis ni, cara orang alim dia jawab dengan jawapan yang memberi persoalan.
Itu cara orang alim. Itu namanya orang yang bijak. Dia menjawab soalan dengan mengemukakan soalan supaya orang yang bertanya tu mendapat jawapan daripada soalan orang yang dia tanya. Itulah orang yang bijak. A tanya B. B ni dia nak jawab tapi dia tak jawab direct. Dia bagi soalan dekat A supaya A tu dapat jawapan sendiri. Dia nak suap dia daripada B. Kan? Dia tanya B, sekian ni macam mana hukum? Kan? B ni boleh bagi suap lagu tu ya, tapi dia tak. Dia bagi persoalan supaya dia dipikir. Kan? Dia fikir sendiri dia akan dapat jawapan. Maka orang alim ni dia cakap, ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalang kamu daripada kamu nak bertaubat? Siapa nak halang? Kalau hang nak bertaubat, tak ada siapa boleh halang. Siapa yang halang? Tak ada siapa pun yang boleh nak menghalang kamu daripada kamu nak bertaubat. Dia bukan sahaja memberi hukum bahawa boleh bertaubat, bahkan dia menunjukkan cara macam mana nak bertaubat. Itu orang alim. Intalaqa ila ardin kada wa kada fa inna biha unasan ya'buduna Allaha fa'budillaha ma'hum wa la tarji'u ila ardika fa innahu ardis-su'. Intalaqa atau idhab ila ardin kada wa kada. Kamu pergi ke tempat sekian. Hendak bertaubat, hampir satu tempat. Fa inna biha unasan. Dekat sana ada sekumpulan manusia ya'buduna Allah, yang sedang beribadat kepada Allah. Fa'budillaha ma'hum. Beribadatlah kamu, sembahlah Allah Ta'ala lah kamu bersama dengan mereka. Wala tarji'u ila ardika. Jangan kembali ke negeri hang balik. Jangan kembali ke tempat kamu balik. Fa innahu ardisu. Kerana tempat kamu adalah tempat yang jahat. Kalau nak taubat, handuk yang geng-geng baik. Hampir kat tempat ni, dekat sana ada geng-geng baik yang sedang beribadat kepada Allah. Handuk sekali dengan mereka. Lepas tu, jangan kembali ke negeri hang balik. Tapi kalau hang kembali ke negeri hang, hang jumpa geng lama, hang akan buat perangai lama. Hang akan buat balik perbuatan lama tu. Jadi hampir dia hang duduk dengan orang baik. Jangan kembali paksa. Kemudian ada jadikan cerita, dia pun pergi, tak ada nak sampai mati. Lalu berselisih di antara malaikat azab dengan rahmat. Nak tarik pergi mana dia ni. Tapi syurga tu bunuh 90, Yunus pun 100 orang. Seorang pun, ya Allah, dosa dia tak tahu nak maaf lah. Dia bunuh sampai 100. Lalu selisih dia antara malaikat rahmat dan azab. Nak bawa pergi mana? Lalu Allah Ta'ala maha mengetahui. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk dihukum jarak. Dihukum jarak, ternyata tempat yang dia nak pergi taubat itu adalah lebih dekat daripada negeri asalnya. Dengan rahmat kasih sayang Allah, pemuda tadi diampunkan dan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Nak cerita kata ibu dan ayah yang saya hormati, itulah perbezaan di antara alim dan juga abid, terutamanya dalam menyampaikan sesuatu hukum. Itu satu. Yang kedua, berkait dengan ibadat, ada perbezaan. Orang alim ibadatnya lain, tak sama seperti seorang yang beribadat tanpa ilmu. Orang alim, sebab itu dalam satu kitab, saya tak ingat nama kitab tu, bukan Durusul Akhlaq, saya tak ingat. Tapi disebut dalam kitab tu, al-alim naimun khair min jahilun abidun. Orang alim tidur lebih baik daripada seorang jahil yang solat, yang beribadat. Satu orang jahil beribadat, satu orang alim tidur. Kalau nak ikutkan, ibadat tu lagi baik kan? Tapi pepatah tersebut, orang alim tu tidur
adalah lebih baik daripada seorang jahil yang sedang beribadat. Bukan makna oh kita dah alim tidak apa ni. Dah. Bukan makna dia lagu tu. Makna dia nampak perbezaan di antara seorang ahli ibadat, dia beribadat tapi tanpa ilmu. Makna dia itu juga. Kita mengaji fiqh, alhamdulillah. Ibu dan ayah yang saya hormati di sini mengaji fiqh. Alhamdulillah kita mengaji ilmu untuk mengetahui hukum dan hakam, terutamanya dalam ibadat. Ya, sekurang-kurangnya kita tahu perkara yang membatalkan sembahyang, kita tahu perkara yang sunat dalam sembahyang, kita tahu rukun sembahyang, kita tahu hal tu. Jadi satu tempat ni lama dah cerita. Masa tu saya balik 2011. Saya balik Malaysia 2011, saya solat dekat satu tempat. Masa tu saya mengajak saya mengajak ganti dekat sekolah rendah di Darul Munkar dekat Kuala Sepetak. Itulah masa tu cuti sekolah, saya nak balik kampung. Saya singgah satu pergi naik motor daripada Selangor mai Kuala Sepetak, naik motor Kopat Bukok. Kan? Jarak dia jauh ke Ustaz? Try nak tengok naik motor pada Kuala Sepetak pergi Selangor. Saya nak cerita pun lebih kurang 70 km lah. Dekat tu 70 km kan. Tapi ialah kita tak biasa naik motor lah jauh. Lepas tu singgahlah satu tempat ni. Itulah Mayasa. Mayasa. Habis tu, habis bila azan mayang sunat apa semua, iqamah. Dan bila ada orang imam depan tu, ada seorang ni. Kemudian saya ada 3 orang, termasuk saya 4. Lepas tu tengah daripada rakaat pertama, rakaat kedua mai lagi seorang duduk sebelah saya. Pakcik dia mai duduk sebelah. Saya perasan rakaat yang ketiga, semasa duduk, semasa berdiri pada rakaat ketiga, tengah duduk baca tu kan, dia kentut. Pakcik sebelah saya tu kentut. Memang dia dengar. Memang dia dengar bunyi kentut kan. Kan? Betul? Kita pun kentut. Bila kentut ni batal lah. Kan? Benda tu basic. Benda tu tanya anak kita pun, kentut batal tak? Pom dia jawab tak? Batal. Kan? Benda tu mudah. Dia dah kentut, kita akan dia akan ransok lah. Kan? Dia akan sebab dia batal. Tapi dia teruskan sembahyang. Lepas tu kita pun tak jadi khusyuk. Kan? Kita tengok pasal apa dia terus sembahyang. Patutnya batal lah, dia dah kentut. Lepas habis sembahyang, bagi salam, saya tweet pakcik tu. Pakcik, Waalaikumsalam. Saya terbaik. Rasa bikin naskah apa saya boleh tahu. Kanan tengok muka. Tak. Dah bukan tempat ni tu, tempat lain tu. Tempat ni okey. Waalaikumsalam dia kata. Saya nak tanya, tadi pakcik kentut kan? Tu dia kata hang dengar ke? Mau. Dia boleh tanya hang dengar ke? Dia kata mau tak dengar, dengar lah. Kentut kuat. Memanglah kentut. Tak ada apa? Batal pakcik. Oh batal ke? Oh batal ke? Dia kata. Oh batal pakcik. Sebab kentut kan membatalkan salat. Saya cakap. Lepas tu dia tanya, siapa? Dia tanya kita siapa pula? Saya orang biasa dia pakcik, tapi saya mengaji. Dia kata, saya mengaji, kentut batal. Kan? Tak apa, dia ikut mayang lain kan dia kata. Lepas tu dia keluar tak main lah, turun balik. Agaknya dari segi husnuzannya dia solatkan. Cuma perkara semudah itu dan seasas itu pun tak tahu. Tapi bila saya keluar tengoklah surau kat masjid. Saya keluar tengoklah kau ada pengajian kat masjid surau tu, tak ada. Rupanya tak ada pengajian. Jadi itu antara sebablah punca kenapa terjadi macam tu. Kan? Betul, kadang benda tu sangat mudah kita tahu. Tak jadi masalah bila kita tahu dia perkara yang membatalkan, maka kita takkan buat perkara tersebut. Maka kita tahu. Tapi yang jadi masalah bila perkara yang batal itu kita lakukan tapi kita berada dalam keadaan tidak mengetahuinya. Dan dia adalah lebih baik kita alhamdulillah ibu dan ayah saya hormati, menuntut ilmu fiqh, mengaji
tak tahu hukum hakam, mana hak betul, mana hak tak betul dan sebagainya. Itu dah termasuk dalam ahli ibadat dan juga alim. Betul. Baik. Sebab sekarang kata tidak ada hasil kalau hanya jadi ahli ibadat tanpa alim. Dia kata tak jadi alim, walaupun ahli ibadat tak jadi alim, tak ada hasil. Nah, bila kita mengaji tahu, oh, rupanya salah selama ni duk sembahyang lagu ni. Oh, rupanya lagu ni. Betul saya kata orang Tengah ni tak lagu tu, lagu ni. Kan? Orang Tengah lagu tu kan. Satu lagi, apa nama? Dia tak sebut apa nama. Dah, antara dua. Betul, macam ni dia kata. Pada tahu sikit, lama ni aku buat macam ni, benda ni tak betul. Jadi bila kita ada ilmu, maka kita akan perbetulkan apa yang salah. Perbetulkan apa yang salah. Itulah makna. Nah, baik. Dan demikian itu juga, yakni seperti wajib belajar ilmu kelakuan hati. Kenapa? Kita dah sebut dah 3 ilmu yang wajib dipelajari, iaitulah ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Kombinasi di antara 3 ilmu ini tak boleh dipisahkan. Kalau kita mengaji tauhid, mesti kena mengaji fiqh dan juga tasawuf. Kalau kita mengaji fiqh, kita kena mengaji tauhid dan juga tasawuf. Dan tasawuf ada pada tauhid dan ada pada fiqh. Hatta kita sembahyang pun ada tasawufnya. Yang kita tak boleh nak terima bila orang memperlekitkan ilmu tasawuf. Bila dia memperlekitkan ilmu tasawuf, mana tasawuf dia tak ada. Bila tasawuf dia tak ada, kita tahu dia jadi agama. Kan? Itulah maknanya. Jadi tasawuf ni adalah ilmu berkait dengan sifat, berkait dengan adab, berkait dengan kelakuan, tabiat, PN atau ilmu tasawuf. Ada. Dan kitab basic, kitab asas untuk mengaji ilmu tasawuf ni, ibu dan ayah saya tahu, iaitulah kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah. Atau kitab tu kitab paling asas untuk kita mengaji ilmu tasawuf. Bila kita mengaji ilmu tasawuf, dia mendidik hati kita sebenarnya supaya tak riak, sombong, angkuh, lagak dan sebagainya. Itu ilmu tasawuf tu penting untuk kehidupan kita. Selain pada ilmu tauhid, itu sudah semestinya kita kena mengaji, wajib. Ilmu fiqh, hukum hakam yang berkait, dan juga ilmu tasawuf. Bila kita mengaji ilmu tasawuf, banyak perkara yang kita akan tersambung. Tasamuh ni apa dia? Tasamuh tu bahasa Arab. Bahasa Melayu dia bertolak ansur. Arab kata tasamuh. Banyak benda yang kita akan tasamuh, yang kita akan tolak ansur. Sebab kita mengaji, ada adabnya. Satu orang ulama bagi pandangan dan satu orang ulama bagi pandangan. Kita hak mengaji ilmu tasawuf, mengaji tauhid, fiqh ni, bila bertembung di antara dua pandangan, kita tak menghina salah satu daripada yang kedua-duanya. Tak kita kata itu tak betul, B pula lagi tak betul. Itu siapa yang betul? Kita betul. Lagi jauh. Kan? Jadi bila kita mengaji tentu, bila dua bertembung pandangan tu, kita takkan menghina, mengumpat pada pandangan bukan kepada peribadi ulama tersebut. Tapi bila kita menuntut, bila bertembung di antara dua pandangan, kita akan pilih satu yang lebih tepat. Pilih satu yang majoriti pilih. Itu adalah lebih baik. Kan? Jadi begitulah. Bila kita yang jadi masalah bila ada dua pandangan bertembung di antara dua, dia akan jadi saling hina, mengutuk, mengata dan melibatkan peribadi pula. Sedangkan khilaf itu membawa rahmat. Khilaf boleh tak jadi masalah. Siapa-siapa pun boleh berkhilaf. Ibu dan ayah saya pun boleh tak bersetuju dengan saya. Kita boleh berkhilaf, tak jadi masalah. Kerana khilaf itu membawa rahmat. Tapi janganlah kita berkhilaf sampai tak bertekuk sapa, bermasam muka. Masing-masing nak mempertahan dia tuan guru dia. Masing-masing nak mengatakan hak ni lebih bagus, hak ni lebih elok. Jadi hak tu ana mahdhur Arab kata. Saya berlepas dia. Kita pun tahu tasawuf dia lagu mana. Itu. Jadi
Tasawuf itu adalah tersangat penting, bahkan ulama disebut menjadi kepada kewajipan kita. Wajib juga belajar mengetahuikan sekalian perangai-perangai umpama pemurah dan penyayang dan penakut dan berani dan takbur dan merendah diri dan dan iffah, yakni terpelihara daripada yang haram-haram. Ilmu tasawuf ni, ibu dan ayah yang saya hormati, sudah tentu yang kita sebut satu ilmu yang membicarakan tentang adab, ilmu yang membicarakan tentang sifat kelakuan manusia, PL manusia. Itu ilmu tasawuf. Daripada perkataan sifat dia jadi tasawuf. Tasawuf tu mana apa? Kelakuan, sifat-sifat. Nah, daripada sifat dia punya kalimah dia. Nah, jadi sifat yang kita nak belajar, macam mana nak jadi pemurah, macam mana nak jadi merendah diri, tawaduk. Tawaduk ni bukan jalan duduk sampai langgar tiang metrik. Kan? Itu kata tawaduk, merendahkan pandangan, itu termasuk dalam tawaduk. Ya. Tapi tawaduk ni kita kena tahu merendah diri itu lagu mana. Nah, yang dikatakan sebagai merendah diri itu. Nah, satu lagi zuhud. Kita kena pun faham apa makna zuhud. Nah, qillatu syai', seperti yang disebut oleh Ibn Faris dalam kitabnya Maqayisul Lughah. Merasakan sesuatu itu sedikit. Nah, bukan balik dua semua berada dan kita hidup miskin. Bukan maksud dia lagu tu. Membawa zuhud. Dan wa imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah pemimpin kerajaan Bani Umayyah yang terkenal dengan sifat kezuhudan dia. Dan kalau bandingkan zuhud kita dengan zuhud Umar bin Abdul Aziz, lebih dia lagi. Tapi dia seorang khalifah. Dia seorang khalifah. Kalau kita belajar, kita mengetahui sejarah cerita tentang dia, masya-Allah. Nah, sehingga kan dia pesan dekat bini dia, Fatimah binti Abdul Malik. Dia pesan dekat bini dia, dia tanya, "Wahai Fatimah, hang sayang aku tak?" Fatimah kata, "Tentulah bang, cik sayang bang." Tersebut dia pakai gelang besar milik ahli keluarga dia. Abdul Malik bin Marwan merupakan khalifah kerajaan Bani Umayyah, bapa Fatimah tu. Jadi dia pakai gelang besar milik ahli keluarga dia. Dia kata, "Kalau hang sayangkan aku, boleh dah hang tanggai gelang tu letak di Baitul Mal. Jikalau ada orang yang memerlukan, orang akan ambil gelang kamu pergi jual. Hasil daripada itu bantu pada orang yang memerlukan." Dah. Fatimah pun berfikir. Tapi fikir dia tak lama. Abang suruh bagi gelang ni letak kat Baitul Mal, bagi cik fikir seminggu ni. Dia tak letak lah seminggu. Dah. Dia fikir, sayanglah gelang pusaka apa tak, bukannya kecil. Ni emas 100 pula. Bukan 9 Zatunah apa lagi. Bukan emas biasa macam ni. Emas 100 pula. Betul tak? Ni. Kan? Dia pun tak apa bang. Pasal cik sayang abang, cik buka letak di Baitul Mal. Tu Fatimah. Selepas kematian Umar bin Abdul Aziz, naik adik Fatimah namanya Yazid bin Abdul Malik. Setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal disebabkan dia diracun oleh pembantu dia, yang pembantu tu diupah oleh orang Yahudi. Naik adik Fatimah namanya Yazid. Yazid naik jadi khalifah kerajaan Bani Umayyah. Yazid masuk Baitul Mal. Dia masuk Baitul Mal, dia nampak gelang kakak dia. Ya, ni gelang kakak aku. Dia bawa datang kan. Ya, dia kenal lah, gelang besar tu. Kak dia pakai Fatimah. Dia pun ambil gelang tu. Ambil gelang tu, bawa pergi rumah Fatimah. Kak, ni adik jumpa gelang kak dekat Baitul Mal ni. Nah, kau ambil lah. Ni gelang kau, dia letak Baitul Mal. Pasal apa? Tak, Fatimah kata, aku dah janji dengan Bang Aziz.
Bang Aziz sebelah Bang Aziz tu tua dia Abang Omar. Aku dah janji dah dengan Abang Omar lah. Kata aku dah janji aku nak letak gelang ni dekat Baitul Mal. Biarlah dia dekat Baitul Mal. Tak ada kata dia ada orang yang memerlukan, gunakan. Nampak? Nah, kezuhudan Omar bin Abdul Aziz bukan diterapkan kepada dirinya sahaja, bahkan kepada isterinya juga. Sehingga mengamalkan sifat tersebut sekalipun Omar dah tak. Omar dah tak boleh je. Omar tak boleh aku ambil. Dia boleh dah lagu tu. Tapi disebabkan kerana sayangkan Omar bin Abdul Aziz dan dia sendiri pun tak nak gelang tu untuk dia pakai. Balik ni jumpa cakap kat isteri, yang boleh nak gelang ni abang hantar, kita boleh hantar mana-mana sedekah ke orang apa. Kan? Tengok dia nak bagi kita. Boleh ibu. Senyap dia bang. Aku fikir dia nak bagi. Tak, itulah makna dia. Tapi sifat zuhud itu tak ada maksudnya, caranya itu sifat zuhud. Kemudian penakut, penakut pun penakut jenis lagu mana? Tak, berani pun lagu mana? Takbur. Tak, dan sebagainya. Aifah. Tak, aifah ni makna terpelihara daripada perkara yang haram, ataupun disebut sebagai selalu memaafkan, seorang pemaaf. Tak, itu. Jadi segala sifat-sifat kelakuan apa semua ni ada dalam ilmu tasawuf. Nanti kita nak belajar lah macam mana cara nak bersabar, dan sebagainya. Itu dalam ilmu tasawuf. Dan melebihi yang ditegahkan dan sangat jimat dan lainnya, kerana bahawasanya takbur dan penyayang dan penakut dan melebihi itu haram. Baik. Ibu dan ayah yang saya hormati, dalam agama ada satu sifat yang dilarang, iaitulah namanya sifat wulu. Ghain lam waw. Wulu ni dia. Dalam Quran Allah Taala sebut la taghlu fi dinikum, dan janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agama kamu. Baik, ibu dan ayah yang saya hormati, agama melarang kita daripada sifat ghulu. Ghulu ni apa? Ghulu ni melampau sangat. Okey. Ada satu kisah. Ada 3 orang mai daripada Yaman, mai jumpa Nabi SAW. Dia datang ke rumah Nabi. Bila dia datang ke rumah Nabi, dia ketuk pintu, Aisyah keluar. Kemudian dia bertanya, Rasulullah ada tak? Dia mai daripada Yaman ni, mai ke Madinah nak jumpa Nabi. Kebetulan Aisyah keluar. Kemudian dia tanya, Rasulullah ada tak? Aisyah jawab, Rasulullah tak ada. Rasulullah di luar. Kemudian setelah seorang daripada 3 tu tiba-tiba terus menyatakan tentang amal mereka. Dan masing-masing dia cerita. Bila kata Rasulullah tak ada, Aisyah tanya, apa sebab kalian datang untuk bertemu dengan Rasulullah? Rupa-rupanya mereka mai daripada Yaman, mai ke Madinah semata-mata tak cerita tentang amalan mereka. Lelaki pertama dia kata ini, dia kata ana usalli walam arqud. Dia sebut usalli walam arqud. Lelaki yang pertama dia kata, aku sembahyang tak pernah tidur, sembahyang je. Lelaki kedua pula dia kata, inni sha'im lam uftir. Lelaki kedua kata, aku berpuasa tak pernah berbuka. Nah, maksudnya dia puasa siang, dia buka maghrib tu. Kemudian malam dia puasa sampai subuh lah, dia makan. Kemudian dia puasa siang, dia buka. Kemudian dia puasa pula malam. Kita puasa siang, malam cekik tak kira lah. Pukul 9, pukul 10, pukul 11 dia boleh darah lagi. Lihat,
Nah, gitu dulu makan. Kita malam tak puasa lah. Dia tak. Dia buka, kemudian dia puasa. Yang ketiga, ana lam atazawwiju abadan, dia kata. Lelaki ketiga dia kata, aku tak mau kahwin sampai bila-bila. Oh. Tengah daripada cerita amal dekat Aisyah, Nabi sampai. Dan Nabi dengar perbuatan. Maka kata Nabi SAW, fa wallahi inni akhshallahu minkum. Maka kata Nabi, demi Allah, aku ni lebih takutkan Allah lebih daripada kalian. Nak cerita takut kita kepada Allah, siapa lebih lagi? Lebih Nabi lagi. Tawakal kita dengan Nabi, siapa lebih lagi? Lebih Nabi lagi. Lebih Nabi lagi tawakalnya daripada kita. Tak. Kemudian Nabi kata, demi Allah, aku lebih takut kepada Allah, lebih daripada kamu. Ana usalli wal uaqud. Aku juga salat. Nabi salat, masya-Allah, sampai bengkak kaki Nabi. Tapi ada masa Nabi tidur. Ada masa tidur kan? Ni sembahyang tak pernah tidur langsung. Lelah Nabi pula. Nabi pun dah tidur juga. Yang kedua, tak. Ini anak shaimun wa uftir. Aku juga berpuasa, kata Nabi. Puasa Nabi lebih daripada kita. Tak kala dalam perang Ahzab, dalam perang Khandaq, bila mana Nabi pakai semua duduk perut tapak, Nabi selak ada 2-3 ketui batu. Hak ni 1 ketui, hak ni 2 ketui. Bila selak Nabi berketul-ketul batu dekat perut Nabi. Siapa lapak lagi? Lebih Nabi lagi daripada kita. Nabi pun puasa. Ada masa Nabi buka. Mana Nabi buka, Nabi makan. Nah, dia buka, betul puasa makan mana? Sambung pula besok. Lebih daripada Nabi pula. Nah, yang ketiga, ana atazawwiju. Ya. Nabi kata, aku pun berkahwin, aku pun ada isteri. Maka kata Nabi SAW, faman ghadiba an sunnati falaysa minni, atau kama qala. Barang siapa yang tak suka, yang tak gemar kepada sunnahku, dia bukan daripada kalanganku. Makna siapa hak yang buat macam depa tadi ni lebih daripada hak Nabi buat. Nabi tak pernah buat apa-apa. Apa hak yang depa buat tu, maka kata Nabi, mereka itu tak ditempatkan ke dalam, kerana mereka berada dalam keadaan melampau-lampau dalam melakukan sesuatu perkara yang tak disuruh. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita beramal buat apa yang disuruh. Tak. Sembahyang subuh 2 rakaat, jangan lebih pantai 4 tu. Pasal pola subuh ni 2 rakaat, tak boleh ni 2 rakaat. Masa banyak. Itulah sembahyang 2 rakaat tu, 8 rakaat betulnya. Kita boleh tak buat sembahyang 8 tu? Boleh tak? Boleh tak sembahyang subuh 8 rakaat? Boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Memang subuh tu dah 2 rakaat dan itu adalah perintah. Main nak suka-suka tambah, nak lebih-lebih pula. Kan? Pasal apa maghrib 3 dia? Ui, tak boleh maghrib 3, betul 4. Mana ada sembahyang lain 3? Dia betul 4. Tak boleh. Nak ikut kepala sendiri. Tak boleh. 3. Apa? Maknanya gitulah. Janganlah kita pula memanglah nak lebihkan lagi tu boleh tak pahala. Tapi kalau hak tu yang disuruh, buatlah yang itu. Kan? Itulah makna dia. Baik. Maka wajiblah, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah kita yang akan kita berhenti dulu. Mengetahui barang yang melawat akan dia tentu 3:23. Terima kasih kepada ibu dan ayah saya yang sudah hadir. Terima kasih banyak-banyak setia dari awal sampai habis. Dan Allah Ta'ala sajalah yang bersetia amal kebaikan yang dilakukan oleh ibu dan ayah saya. Saya mohon maaf
sekiranya saya terkasar bahasa, terlajak kata, saya mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan mengampunkan saya, mengampunkan ibu dan ayah saya yang hadir pada malam yang berkah ini. Saya selalu berdoa kepada Allah, semoga jemaah yang selalu main masjid, yang selalu main salat berjemaah, selalu main mengaji menuntut ilmu, semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki serta diberi kefahaman yang baik dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya mudah-mudahan Allah memudahkan urusan di dunia dan juga di akhirat. Insyaallah kita bertemu kuliah kita selepas hari raya nanti. Mudah-mudahan Allah izinkan dan memudahkan pertemuan kita nanti insyaallah. Dan sama-sama kita berdoa, tak lama lagi kita nak menyambut kedatangan bulan Ramadan. Allah mudah-mudahan Allah terima kita sebagai tetamu di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan itu nanti insyaallah. Mudah-mudahan. Sekian dari saya. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis dengan baca kafaratul majlis dan surah Al-Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.